Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 31 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing 72 meninggal dunia pada jam 7.05 pagi Ahad dipercayai akibat komplikasi jantung. Mendiang yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS menghembuskan nafas terakhirnya di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching. Mayat mendiang dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak untuk urusan bedah siasat. Selesai bedah siasat, mayatnya telah dibawa ke kediamannya di Jalan Dato' Ong Tiang Su, Kuching. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah meninjau suasana di rumah mendiang dengan kelihatan persiapan untuk diadakan bagi menerima penghormatan daripada keluarga terdekat dan sahabat mendiang. Mendiang meninggalkan isteri Puan Sri Dato' Corin Masing serta 4 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Orang awam yang ingin memberi penghormatan terakhir ianya akan diadakan di Association of Churches in Sarawak, Jalan Stampin Off Jalan Laksamana pada Rabu jam 8.30 hingga 9.30 pagi untuk orang kenamaan dan diikuti sesi untuk orang awam mulai 9.30 pagi hingga 2 petang. Menurut ahli keluarga, selesai penghormatan terakhir, mayat mendiang akan dibawa ke Nirvana Memorial Park, Bau untuk dikebumikan. Mendiang Tan Sri Dr. James merupakan graduan Universiti Victoria, Australia, mula terlibat dalam arena politik pada 1983 apabila menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh atas tiket Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS. Dan sejak itu, beliau bertahan di kerusi tersebut selama 9 penggal, termasuk 3 penggal atas lambang PRS. Antara jawatan yang pernah dipegang beliau sebelum ini ialah Menteri Kemajuan Tanah, Menteri Pembangunan Sosial dan Urbanisasi serta Menteri Pelancongan Sarawak. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg ketika ditemui media selepas pelancaran Sarawak MySSRBN di Terusan Rawas menyifatkan pembagian timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing sebagai satu kehilangan besar kepada Sarawak. Katanya Tan Sri James Masing yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS disifatkan sebagai seorang rakan dan ahli kabinet yang banyak menyumbang kepada masyarakat di kawasan luar bandar khususnya kepada kaum Dayak. Ya, saya dan rakan-rakan, lebih lagi saya sendiri secara pribadi mengucap takziah kepada keluarga Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing. Beliau adalah seorang rakan dalam kerajaan yang telah banyak memberi sumbangan dalam kita menguruskan negeri kita. Lebih-lebih lagi beberapa idea beliau semenjak beliau menjadi ahli kabinet di bawah P. Sri Tun Taib, di bawah arwah Tuk Nan dan juga dengan saya. Sumbangannya begitu tinggi sekali dan saya rasa amat sedih di mana pagi tadi beliau telah menghembuskan nafas terakhir. Jelas Ketua Menteri lagi, PRS akan tetap meneruskan perjuangan politik yang ditinggalkan oleh mendiang. Tan Sri James Masing 72 menghembuskan nafas terakhir pada jam 7.05 pagi tadi di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching dipercayai akibat komplikasi jantung. Seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat, jelas timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas dalam satu kenyataan media pada Ahad. Katanya masyarakat Dayak telah kehilangan seorang yang sentiasa berjuang untuk kemajuan mereka dalam semua aspek, suara lantang yang sentiasa menyokong penyertaan mereka yang bermakna dalam kerajaan untuk memperkasakan mereka. Katanya selepas mendengar berita rakannya timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing 72 yang telah meninggal dunia di Pusat Perubatan Normah kira-kira jam 7.05 pagi tadi. Ujarnya lagi, Masing adalah seorang pemimpin yang berfikiran ke hadapan dan meletakkan kepentingan rakyat di atas politik. Beliau telah menjadi suara yang tidak dapat dipertikaikan penduduk luar bandar, seorang budak rumah panjang dari pedalaman Baleh yang melalui pendidikan dan telah berjaya mencapai puncak dalam kepimpinan politik negeri dengan keazaman yang tinggi
dedikasi dan rasa perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar dan rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Dalam pada itu, beliau juga telah memperkasarkan mereka melalui politik perundingan dan saling menghormati serta penyertaan bermakna dalam kerajaan daripada Barisan Nasional BN hingga kini GPS. Datuk Ahmad Douglas Unggat Embas turut mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang masing di atas pemergiannya. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak serius dalam usaha merapatkan jurang liputan jalur lebar di kawasan bandar dan luar bandar dengan membelanjakan sebanyak RM1 bilion untuk melaksanakan program Sarawak Linking Rural, Urban dan Nation Sarawak Rural Broadband Network atau saluran MySRBN. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zaritun Datuk Abang Openg berkata, pelaksanaan saluran MySRBN turut bertujuan memastikan penduduk di kawasan luar bandar turut menikmati perkhidmatan jalur lebar. Jadi saya dengan rakan-rakan berbincang, kita mesti bantu orang luar bandar, orang kampung. Nyasik banyak, terpaksa kita bayarlah. Kita cari jalan, yalah keluar SRBN tu, makai satelit. Kita pakai satelit dan kita dapat berhubung menusik satelit. Harganya memang ada, biarlah GPS mayau untuk orang kampung. Kerjaan mayau dulu. Dan kalaulah ada keadaan yang baik, maka penggunaan kita dapat banyak termasuk minyak sekolah. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Sarawak Linking Rural, Urban and Nations saluran MySRBN di Terusan Lawas pada Ahad. Katanya, masyarakat kini perlu mengadaptasikan cara hidup baru dengan menggunakan teknologi digital dalam kehidupan harian. Jadi, kerajaan pimpinan saya memang nak mengubah itu adalah era baru. Cara baru, mau kita terpaksa makai. Secara sedar, tak sedar, kita makai. Sebab biarlah kata oleh tengah tadi, waktu kita COVID ya, kena lockdown, semua orang order Grab, hantar bahan makan. Order makai online. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah dalam ucapannya memberitahu saluran MySRBN merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak melalui SDEC untuk memperluaskan liputan jalur lebar. Apa sebenarnya Sarawak Linking Urban, Rural and Nation atau saluran ini? Dan ianya adalah merupakan satu inisiatif Kerajaan Sarawak melalui SDEC untuk memperluaskan lagi liputan jalur lebar. Dan kita bersyukur bahawa di Limbang Lawas ini tidak ketinggalan untuk diberi keutamaan dalam usaha kita untuk meningkatkan lagi jalur lebar ini. Berita seterusnya, penduduk di sekitar Kampung Sinar Budi Baru, Batu Kawah menerima agihan bantuan bakul makanan dalam program ziarah UKAS. Penyerahan bantuan makanan itu telah disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien di Dewan Masyarakat Kampung Sinar Budi Baru pada Jumaat. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sinar Budi Baru dan penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kerana julung kalinya mengadakan program tersebut di kampung mereka. Sementara itu, bercakap mengenai masalah banjir kilat di kawasan itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata, agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran DID akan cuba memastikan masalah banjir tidak berlaku, bukan sahaja di Kampung Sinar Budi Baru, namun tempat-tempat lain juga. Jelasnya, pihak DID telah dipertanggungjawabkan untuk memantau pelaksanaan projek menaik taraf sistem peparitan di seluruh kawasan Taman Desa Wira dan mereka akan melakukan sistem kecemasan atau segera yang mampu mengurangkan impak saliran air yang banyak dari kawasan berdekatan apabila hujan lebat bagi meminimumkan impak berlaku kenaikan air di Kampung Sinar Budi Baru. Beliau turut menyeru dan menggalakkan rakyat untuk mengambil dos ketiga vaksin bagi mengurangkan jangkitan COVID-19.
Tambah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah lagi bagi menambahkan perumahan mampu milik, Kerajaan Sarawak akan membina 400 buah rumah bagi Dun Batu Kawah dan 400 lagi di Dun Satok apabila jalan ke tapak tersebut telah siap dalam masa terdekat. Tanah lot ini akan dibina rumah oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan SDC dan rakyat akan membelinya dengan bayaran bulanan sebanyak RM400 hingga RM500 sebulan untuk tempoh 25 tahun. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Petinggi Abang Zohari kerana telah meluluskan projek bagi projek menaik taraf sistem peparitan di seluruh Taman Desa Wira. Di Kampung Siru Dayak, petani dan perkebun di Kampung Siru Dayak kini boleh menarik nafas lega apabila jalan pertanian di kampung tersebut akan dinaik taraf. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Ahmad Jamilah Anu, sebanyak RM250,000 telah diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf jalan pertanian itu untuk keselesaan penduduk. Tambahnya, dengan peruntukan tersebut, jalan pertanian tersebut akan memberikan keselesaan dan kemudahan kepada penduduk khususnya petani dan pekebun yang sentiasa menggunakan jalan tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap selepas menyaksikan penyerahan peruntukan projek membina jalan pertanian Kampung Setunggang Dayak oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Kuching Semarahan kepada kontraktor terlibat pada Jumaat. Beralih ke laporan Dun Bukit Bergunan, sebanyak RM52,000 keran projek kecil luar bandar MRP telah diserahkan kepada 4 buah kampung di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Bergunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang, telah menyerahkan geran tersebut kepada kampung yang terlibat pada Jumaat. Antara kampung yang terlibat adalah Biro Wanita Rumah James Batang yang menerima RM8,000, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah John Katong, Bakong Hilir sebanyak RM10,000, JKKK Rumah Noni, Bakong Tengah sebanyak RM10,000 dan JKKK Rumah Win, Tawang pula RM30,000. Datuk Mong turut mengumumkan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM100,000 untuk membaik pulih rumah panjang James Batang. Sementara itu, tuai rumah James Batang ketika ditemui memberitahu banyak pembangunan yang telah disalurkan Adun Bukit Bergunan selama beliau mentadbir kawasan Bukit Balau dari tahun 2006. Mengenai koperasi yang diwujudkan untuk penduduk di Tanjung Bijat, beliau turut berkata rakyat amat berterima kasih di atas bantuan Datuk Mong kerana menyokong proses tanaman padi untuk penduduk di Tanjung Bijat. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.